المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب في اتخاذ المرقعة ولبسها. Bab menggunakan baju bertampal dan memakainya. Akhbarana Ali bin Bandar ibn al-Husayn as-Sufi haddathana Muhammad bin Ali ibn Sa'id al-Murakkib haddathana Muhammad bin Abdullah al-Makhrami haddathana Muhammad bin Hafs haddathana Wuraqa an Abi Ishaq an Yahya an Al-Husayn qalat kuntu fi baiti Aisyah radhiyallahu anha tu silap surat 46 radhiyallahu anha fi baiti Aisyah radhiyallahu anha wa hiya turaqqi'u qamisan laha bi alwanin min riqa'in ba'dhiha bayad wa ba'dhiha sawad wa ba'dhiha ghairi dhalika. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت قميص لي أرقعها فقال أحسنت لا تضعي ثوبا حتى ترقعيه فإنه لا جديد لمن لا خالق له. Daripada Ummu Husain radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika dahulu aku berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau sedang menampal sehelai baju dengan kain yang berbagai warna. Sebahagiannya berwarna putih, sebahagiannya pula berwarna hitam, dan sebahagian lainnya pula dengan warna-warna yang lain. Maka Nabi SAW telah masuk ke dalam rumah dan bersabda, apakah ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, aku sedang menampal bajuku. Nabi bersabda, bagus. Janganlah dipersiakan baju sehingga baju itu ditampal. Sesungguhnya tiada pakaian baru bagi pakaian yang belum lusuh. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf. Kita berada pada hadis yang ke-29 di bawah tajuk menggunakan baju bertampal dan memakainya. Suatu kisah yang dinyatakan dalam hadis ini oleh Ummu Husain ketika itu berada di rumah baginda Nabi SAW, dan pada masa itu Aisyah sedang menampal baju. Ini orang yang paling mulia sekali atas muka dunia. Di rumah baginda Nabi, isterinya sedang menampal baju. Kemudian ketika Aisyah sedang menampal baju itu, baginda Nabi balik. Lalu baginda bertanya kepada Aisyah apa yang Aisyah sedang buat. Maka kata Aisyah, aku sedang menampal baju.
Maka Nabi buat satu kenyataan mengiyakan apa yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah. Perbuatan itu adalah perbuatan yang bagus, dan Nabi buat satu kenyataan, jangan mempersia-siakan baju yang ada. Selagi mana boleh pakai, selagi mana boleh ditampal. Dan Nabi mengatakan tiada pakaian baru bagi pakaian yang belum lusuh. Kalau kita lihat situasi ini tuan-tuan, terlalu jauh sangatlah dengan situasi hidup kita pada zaman hari ini. Dalam keadaan baju kita yang banyak, bahkan saat baju kita yang banyak itu pun seolah-olah macam menjadi suatu kewajipan pada kita mengadakan yang baru setiap tahun. Paling-paling tidak hari raya. Itu keadaan kita yang berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Baitun Nubuwah, oleh rumah kenabian. Macam mana Nabi sendiri yang pernah diceritakan memakai pakaian-pakaian yang bertampal. Qad labisa Rasulullah ath-thiyab al-muraqqa'ah. Nabi pernah memakai pakaian yang bertampal. Manusia yang paling agung, paling mulia, yang pernah ditawarkan oleh dua bukit untuk jadi emas. Jabal Abu Qubais. Satu, tawarkan diri untuk jadi emas. Kalau kita masuk Masjidil Haram, menghadap duduk sebelah kiri. Tak ingat dah tempat dia, lama tak pergi tuan-tuan. Sekarang ni terbina bangunan-bangunan. Di situ Jabal Qubais yang pernah menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi emas. Bahkan bukan setakat Jabal Abu Qubais, bukit di Madinah juga menawarkan dirinya untuk menjadi emas kepada baginda Nabi. Tapi Nabi menolak. Kerana kecintaan terhadap dunia itu tiada dalam diri. Sebab tu para sahabat kata, kami pernah melihat Rasulullah memakai pakaian yang muraqqa'ah, pakaian yang bertampal. Lalu su'ilat Aisyah. Lalu mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi buat ketika Nabi berada di rumah? Maka di antara perkataan yang Aisyah sebut ialah, Nabi kadang-kadang berada di rumah dia, Nabi menampal pakaian-pakaian dia yang koyak tapi yang masih boleh dipakai. Maknanya Nabi sendiri yang akan menampalnya. Kalau kasut ataupun sandal yang rosak, maka Nabi sendiri yang akan menjahitnya. Itu keadaan rumah tangga baginda Nabi SAW. Namun ia tidak menafikan keadaan baginda Nabi dalam situasi yang lain. Nabi pakai pakaian yang cantik dan indah. Itu tak menafikan situasi tersebut pun ada. Sebab ayat Quran pun cerita, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Allah Ta'ala perintah supaya ambil zinah. Zinah ni lebih kepada perhiasan lah. Bukan pakaian-pakaian biasa dah. Dia lebih kepada hiasan. Allah Ta'ala suruh ambil yang tu untuk pergi masjid. Jadi situasi Nabi memakai pakaian-pakaian yang indah pun ada. Banyak juga diriwayatkan dalam hadis-hadis, terutamanya ketika Nabi menyambut tetamu-tetamu yang datang. Maka saat itu Nabi memakai pakaian yang cantik, tajammul, dipanggil tajammul, berindah-indah. Nabi mencantikkan, mengindahkan dirinya, menzahirkan keberadaan, supaya bukan dirinya dilihat, tapi Islam dilihat gah. Supaya Islam tu dilihat gah, bukan Islam dilihat orang yang bercompan-camping.
Tujuan dia bukan nak melihat diri, tapi untuk memperlihatkan Islam itu ke mata orang yang datang tersebut. Benda ni pernah disebut oleh Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, sekarang ni As-Sanusi. Dalam banyak kuliah dia lah juga, dia ulang. Waktu saya bertalaqi dengan dia ulang banyak kali juga. Dia kata dia sebenarnya malu dengan ahbab. Ahbab ni maknanya orang yang selalu hadir dalam majlis dia, orang yang ada rasa cinta terhadap guru, maka digelar sebagai ahbab. Dia kata dia rasa malu bila dia melihat para ahbab yang datang ni naik motor kadang-kadang. Ada kadang-kadang yang naik kereta, tapi kereta pun biasa je. Tiba-tiba dia datang, dia naik kereta besar. Dia rasa malu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat terutamanya, dia kata kalau istana panggil. Kalau istana panggil untuk menghadap, Istana Negeri Sembilan panggil untuk menghadap, maka dia akan pergi dengan segahnya. Dengan kereta yang paling mahal, dengan pakaian yang paling mahal. Tujuannya bukan untuk tunjuk diri, tapi untuk menunjukkan Islam datang ni dengan gah. Bukan datang untuk meminta-minta, tidak. Bukan datang untuk meminta-minta dengan apa? Dengan istana. Kita datang dalam keadaan daif, naif, seolah-olah kita ni fakir. So kita mengharapkan bantuan daripada orang-orang kaya. Hinanya kita. Hina diri kita, bukan hina diri kita, hinanya Islam yang kita bawa. Jadi nak meletakkan Islam itu supaya nampak gah, dia kata, so saya datang dengan bentuk yang begini. Bukan nak tunjuk kekayaan, bukan nak sombong dengan para ahbab, tidak. Kisah itu kita boleh lihat bagaimana Nabi menyambut para tetamu dia. Nabi menzahirkan tajammul, Nabi menzahirkan keindahan, kecantikan. Supaya apa? Supaya orang pandang Islam ni memang hebat. Islam bukan bermakna bila kita Islam, khususnya hadis-hadis ni diletakkan dalam bab tasawuf. Bila kita ambil jalan kesufian je, maka kita kena pakai pakaian yang lusuh-lusuh, kena pakai pakaian yang yang bertampal, yang tidak update dan sebagainya. Adakah salah kita memakai pakaian-pakaian yang baru? Tidak. Dalam hadis sahih kan ada sebut innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Taala tu sendiri sifat dia jamil, cantik, indah. Dan dia sukakan kepada kecantikan dan keindahan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita mengindahkan untuk menzahirkan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, tak salah. Dan untuk Allah Ta'ala melihat kita cantik, sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan dirinya adalah maha indah dan maha cantik. So kita mengambil akhlak Allah Ta'ala yang indah, yang cantik itu untuk kita contohi dan ikuti, tak salah. Tasawuf tak mengatakan salah. Bila kau mengambil jalan tasawuf je, kau kena pakai pakaian yang kasar-kasar. Kau kena pakai pakaian yang yang murah-murah je. Jangan pakai yang mahal-mahal. Sebab apa? Boleh jadi bimbang, takut riak dan sebagainya. Itu semua tu benda dalaman. Benda dalaman. Luaran kadang-kadang tak sama dengan dalaman. Yang pentingnya dalam. Saya sebut contoh. Tuan-tuan ada tengok kisah dalam TV sekarang ni duk main. Tapi tak keluar dalam TV lagi. Dia keluar dalam Astro First. Tajuk dia Penunggang Agama. Penunggang Agama 2 sekarang ni. Dulu Penunggang Agama 1 saya tak tengok. Saya tak tahu apa cerita dalam Penunggang Agama 1. Saya hanya diberitahu ada kisah Penunggang Agama 2. So saya tengok Penunggang Agama 2. Saya nak tahu apa isi dia. Apa yang diketengahkan oleh pengarah, wallahu a'lam, dia sengaja buat ataupun itu memang kefahaman daripada penulis skrip, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi saya nak tunjuk bagaimana kalau kita tak boleh faham dengan betul, maka kita akan salah. Contoh, dalam kisah tu dia mengisahkan seorang lelaki,
Sekarang saya bercerita, tuan-tuan. Sebab saya tahu tuan-tuan bila dengar cerita tak tidur. Seorang lelaki, dia bukan ustaz. Dia bukan agamawan. Tapi dia ada ilmu perubatan Islam. So, dia boleh merubat orang. Dia boleh halau jin. Orang yang histeria, so dia boleh pulihkan. Dalam masa yang sama dia bekerja sebagai pegawai kerajaan lah. Baik. Setelah dia mula terkenal, mula-mula dia bila diberi sampul. Bila diberi sampul kan, selepas dia merawat maka dihulur sampul. Bila dihulur sampul, sebelum dia terkenal dia akan tanya orang tersebut, ikhlas ke ni? Situ satu kesilapan dah. Allahu a'lam lah, pengarah tu sengaja ke ataupun dia tak sengaja, ataupun memang begitu cara dia faham, Allahu a'lam lah. Kita pun tak tahu. Tapi kalau kita kata, kita rasa kita perlu tanya orang tersebut ikhlas tak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas ni kita tak tahu. Hatta malaikat pun tak tahu. Urusan ikhlas ni hanya dengan Tuhan. Dan kita tak perlu tanya dia ikhlas tak ikhlas. Dia yang memberi, itu kerja dia dengan Tuhan. Dia ikhlas tak ikhlas. Persoalannya kita yang ambil. Kita yang ambil tu. Kita yang mengambil tu yang boleh membatalkan pahala kita. Bukan dia tak ikhlas, kita jadi batal pahala, tidak. Kalau dia tak ikhlas, batal pahala dia. Kalau dia ikhlas, walaupun dia tak kata dia ikhlas pun, dia ikhlas. Satu. Yang kedua, sebelum dia masyhur gitulah, dia tanya. Bila dia tanya ikhlas, ikhlas, okey, dia pun ambil. Bila dia ambil, setelah dia kaya, dia dah didatangi oleh orang-orang yang ada nama. Datuk-datuk yang panggil, datuk-datuk yang bagi pun, bila datuk-datuk yang bagi ni ditunjuk, dia tak tunjuk nilai, tapi dia boleh beli laptop Apple, dia boleh beli gelang emas pada bini dia, boleh beli hadiah kepada anak dia, maknanya puluh ribu lah sekali dia merawat. Baik. Dia gambarkan dalam kisah itu seolah-olah orang yang mengambil itu salah. Asal ambil je salah. Maknanya dia faham tak ambil itu ikhlas. Ambil tu tak ikhlas. Salah. Tu waktu kita baca kitab Adabu Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad sebut dalam satu bab, kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Bab memberi dan menerima. Bukan ambil itu tak ikhlas dan bukan tolak itu ikhlas. Kadang-kadang ambil itu lebih baik daripada tolak. Kadang-kadang tolak lebih baik daripada ambil. Yang tahunya siapa? Kita je tahu. Saat kita tolak, nak orang kata kita tak ada hubbud dunia, baik kita ambil. Tu dia benda bermain dalam jiwa kita ya, tak ada orang tahu tu. Sebab tu perlu kepada orang yang boleh jelaskan, betul tak ni ustaz saya ambil ni? Dalam hati entah ada apa waktu tu? Dalam hati saya ada tamak. Ada tamak saya ambil. Tapi kalau dalam hati entah tolak itu menyebabkan entah rasa aku lebih mulia. Sebab apa? Aku tolak dunia. Pada masa tu baik entah ambil, biar orang pandang entah rendah. Daripada entah meletakkan diri entah lebih tinggi. Itu perlu kepada murabbi mursyid tu. Sebab benda ni rumit. Kita kadang-kadang tertipu ya. Itu saya kata tadi. Kalau itu adalah memang kefahaman pengarah, maka salah. Sebab ikhlas bukan ketika ambil dan bukan ketika tolak. Dia adalah sesuatu yang berlaku dalam jiwa seseorang itu. Dia hanya tahu. Dia ambil boleh jadi kerana ikhlas. Ikhlas dia ambil. Kerana nak jaga hati dan muka orang yang memberi. Boleh jadi dia ambil, dia tak bawa ke mana pun. Ada orang kat luar sana yang meminta, dia hulur balik pada orang tersebut. Ramai para masyayikh buat itu. Dia ambil, bila ada orang kat luar sana minta, dia hulur balik. Dan dia tak kedekut pun hulur. 10, 50 dia hulur. 100 pun dia hulur lagi. Yang tu kita tak maklum dah. Yang kita duduk tengok, dia ambil je. Ramai tuan-tuan, orang tepi jalan, duduk tepi jalan. Hari tu pukul berapa dah saya lalu?
Saya pergi dalam pukul 10.30 dekut. Saya lalu di On Tai Kim, ada seorang pakcik duduk dengan basikal, bawa barang-barang terpakai, barang-barang buruk besi-besi itu, duduk bersila atas jalan. Pukul 10.30. Kita tengok, kita terbayang ayah kita. Kalau ayah kita lah duduk macam tu, agak-agak macam mana lah, kesian. Takkan kita tengok orang macam tu, kita tak ulur lebih, tuan-tuan. Ni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang dihadirkan, nak suruh kita bagi. Kita bagi. Cuma saya nak sebutnya ialah, kalau begitu kefahaman pengarah, maknanya kefahaman itu kefahaman yang perlu dibaiki lagi. Dia tak terletak pada ambil itu salah dan pada tolak itu betul. Tak. Mungkin pada ambil itu betul, pada tolak itu salah. Dia mungkin berlaku berdasarkan pada jiwa seseorang tu lah. Banyak lagi lah benda lah tu. Cuma di hujung tu memang salah lah. Di hujung tu setelah apa? Setelah orang kaya yang datang untuk berubat, maka dia raih orang miskin yang datang nak berubat, dia tolak. Saat dia dah berada di rumah orang miskin dah, tiba-tiba orang kaya call dia, dia tinggal lagi orang miskin tersebut. Dia tak nak rawat dah. Yang tu salah lah. Kita tak kata lah betul. Tu saya nak sebutnya ialah, dalam bab berpakaian ahli sufi ni, kalau kita memakai pakaian yang lusuh, yang murah, dengan niat kita nak menzahirkan kesufian kita, salah. Tak semestinya orang yang pakai pakaian yang mahal, maka kita kata orang ni ada kecintaan kepada dunia. Belum tentu. Sebab tu kalam yang saya nukilkan daripada Al-Hujwiri, disebut apa dia kata? Dia kata, idza kunta talbasu hadzal libas. Dia kata, kalau engkau pakai pakaian yang macam ni, kisah pakai pakaian yang yang bertampal-tampal ni. Dia kata, kalau engkau pakai pakaian yang macam ni, dia kata, untuk engkau memperkenalkan diri engkau kepada Allah bahawa engkau adalah min khawas, daripada kalangan orang-orang yang tinggi, maka dia kata, ketahuilah Allah Ta'ala tidak mengenal hambanya melalui pakaian zahir. Kalau dengan kita pakai pakaian ni, kita nak cerita, aku ni orang soleh ni. So aku datang ni sebagai seorang yang soleh, aku pakai jubah ni, aku pakai serban, aku pakai kopiah, aku bawa syal. Engkau silap sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala tidak mengenal engkau melalui pakaian itu. Allah Ta'ala mengenal engkau melalui hati engkau. Itu yang hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tapi Allah Ta'ala lihat kepada qulubikum. Allah Ta'ala lihat pada hati. Kemudian dia kata, kalau engkau memakai pakaian tersebut untuk engkau zahirkan kepada makhluk, kepada orang ramai, dia kata, maka dia kata, engkau sebenarnya telah melakukan sesuatu dalam keadaan boleh jadi engkau riya. Kita pakai pakaian begini nak tunjuk kesolehan kita pada orang, maka itu riya. Dan kalau engkau zahir begini, sebenarnya engkau bukan begitu dalam hati engkau munafik. Semua tak kenal. Sebab tu perlu kepada bimbing. Sebab benda halus. Pakai pakaian yang baru mungkin betul, tak pakai yang baru mungkin betul. Itu semua tu mainan yang berlaku dalam jiwa kita. Tak ada orang tahu kecuali kita cerita pada guru kita. Gurulah yang boleh menjelaskan keadaan hati tersebut benar ataupun tidak benar. Sebab licik benda ni. Dia adalah satu kelicikan. Sebab tu orang kaya yang qanaah itu baik. Orang kaya yang tamak itu celah. Orang miskin ada yang tamak. Itu celah juga. Dia miskin tapi dia tamak. Ada orang miskin yang tamak ni. Kadang-kadang ada orang kaya yang qanaah. Dia diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala dan dia berpada, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala dah bagi lagi pada dia. Bagi dan bagi. Tapi hati dia dah rasa cukup. Jiwa dia rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu jiwa yang lebih bagus. Berbanding dengan orang yang miskin, tak ada apa, tapi jiwa dia tamak pada dunia. Sehingga jadi tulul amal. Panjang angan-angan. Nak sampai masjid pun susah. Sebab apa? Nak jadi kaya, nak beli itu, nak beli ni. Padahal duit pun cukup hari-hari je.
Tapi jiwa duk tamak nak kepada apa? Nak kepada dunia, nak kepada itu ini dan sebagainya. Itu tak bagus. Sebab tu bukan orang fakir itu zat dia tu hina, tidak. Bukan orang kaya zat dia tu adalah celah, tidak. Jiwa dia tu jiwa yang macam mana? Kadang-kadang orang kaya jiwa pemurah. Itu orang yang baik. Ramai para sahabat yang macam tu. Para nabi pun ramai yang kaya raya yang Allah Taala bagi dunia kepada Sulaiman alaihissalam. Dunia timur dan barat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yang bukan Nabi, Zulkarnain, digelar sebagai Qarnain. Dua tanduk tu mewakili timur dan barat. Timur dan barat tu di bawah takluk dia. Itu bukan Nabi, bukan Rasul. Kekayaan Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala cerita nama dia dalam Quran. Maknanya dia orang mulia. Walaupun dia memiliki kekayaan. Adapun Nabi kita memang tak nak. Benda tu awal-awal lagi dia tak nak. Dia tak nak jadi orang yang kaya pada zahirnya. Tapi jiwanya sangat-sangat kaya. Jiwanya jiwa yang paling kaya di kalangan semua manusia. Jiwa baginda Nabi SAW. Cuma di sini, andai kita pakai pakaian ini tanpa ada rasa menunjuk, tak ada masalah lah. Kita pakai pakaian yang murah, kita pakai pakaian yang apa? Yang bertampal, tapi bukan niat nak menunjuk bahawa kita ni orang tasawuf, orang sufi, tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai dengan niat orang kenal, dia ni memang tak ada cintakan dunia, tu celah. Jangan buat itu. Baik pakai pakaian baru lah. Tapi kalau pakai pakaian baru nak menunjuk-nunjuk pun salah juga. Itu semua tu perlu kepada didikan dan pembersihan pada jiwa kita. Adapun Rasulullah ada waktu Nabi memakai pakaian yang indah-indah. Tujuannya untuk tunjuk Islam ni cantik. Islam ni gah pada pandangan mata manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sebut, "Idza wassa'allah", apabila Allah Ta'ala meluaskan alaikum pada kamu, fa'ausi'u, kata Umar, maka perluaskanlah. Dah Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka gunakanlah apa yang Allah Ta'ala bagi itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat Tuhan kamu ceritakan. Cerita untuk disyukuri. Sebab tu Bapa sepanjang dia kata, orang yang melihat nikmat dalam keadaan bersyukur, berbeza dia kata cara bercakap dengan orang yang melihat nikmat tanpa ada rasa syukur. Dia kata biasanya orang yang melihat nikmat dalam keadaan mensyukuri, pasti dia tak akan luput daripada lisan dia menyebut Allah. Dia akan sebut Alhamdulillah dulu baru dia cerita nikmat tu. Tu Bapa yang sebut. Ghalibnya orang yang sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dia nampak daripada Tuhan, dia akan syukur dengan dia akan sebut nama Allah. Alhamdulillah anak saya berjaya. Beza orang yang sebut anak dia berjaya tanpa ingat pada Allah Ta'ala. Sebab dia rasa datang daripada kecerdikan dia suami isteri. Aku keturunan orang cerdik. Aku doktor, bini aku doktor. Contoh ni. Aku doktor, bini aku pun doktor. Takkan anak aku tak cerdik? So dia bercerita tentang anak dia tak pernah bersandar sikit pun pada Tuhan. Tu kadang-kadang pembeza dia. Kenapa keluar di lisan? Sebab melimpah dah dalam hati sifat tu. Sifat nak menunjuk bahawa kita lebih seolah-olah independen daripada Allah tu dah melimpah dah dalam hati sehingga keluar di lisan. Di lisan pun orang tak nampak Alhamdulillah, tak keluar. Tapi kalau dalam hati limpah syukur pada Allah Ta'ala, keluar sampai di lisan lah. Tu yang tuan-tuan duk tengok, tak luput daripada lisan seseorang kadang-kadang berselawat pada Nabi. Sebab limpah dah dalam hati dia kecintaan pada Rasulullah. Asal bercakap ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asal tak ingat ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab hati dia dah benda tu dah sebati. Ibarat itu. Dah sebati dengan hati dia berselawat kepada baginda Nabi. Sebab tu yang cepat keluar di lisan dia ialah selawat kepada baginda Nabi. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam bab 29 ni nak bagi tahu, boleh tak kita nak pakai baju yang macam ni? Tak ada masalah. Pakailah. Kalau ini saja yang ada pada kita, maknanya perbuatan yang ada pada kita itu adalah sebahagian daripada apa yang pernah dibuat oleh baginda Nabi. Maknanya jangan rasa hina lah. Kalau contohlah na'udzubillah, satu masa nanti kita jadi orang miskin, katakanlah, pakaian yang ada pada kita hanyalah pakaian yang bertampal. Jangan rasa hina lah.
Jangan rasa hina, jangan rasa sedih sebab pakaian ini pernah dipakai oleh kekasih Allah. Pernah dipakai oleh baginda Nabi, manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Manusia yang paling mulia dalam sejarah manusia, dalam sejarah makhluk. Dia yang paling mulia, tapi dia pernah memakai pakaian yang bertampal. Tapi kalau kita tak terdesak untuk pakai, kita ada lebih, pakai pakaian yang indah-indah lah. Itu di antara menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan menzahirkan diri kita yang kaya raya sehingga kita sombong, tidak. Itu bukan lagi daripada tasawuf jauh lah. Kalau kita pakai yang mewah-mewah, kita naik kereta besar-besar, kemudian kita menyombong, itu memang jauh daripada tasawuf lah. Nak kita jadi orang kaya, tapi orang kaya yang qanaah, orang kaya yang rasa cukup, dan orang kaya yang pemurah. Jangan jadi orang miskin, tapi orang miskin yang tamak. Itu celah juga pada agama. Baik. Satu. Yang kedua, baca banyak sikit, cepat habis. Hadis tak banyak dah ni. Hadis yang ke-30. Babu fi akhdir rikwah. Baca dia rikwah. Fil asfar. Ada dalam hadis guna rikwah, ada dalam hadis guna idawah. Dua-dua maksud dia sama. Akhbarana Yusuf bin Ya'qub ibn Ibrahim al-Abhari, haddathana Muhammad bin Abdul Rahman ibn Asad al-Qadi, حدثنا أسد بن محمد حدثنا أبو جابر حدثنا سعيد بن يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم البراز فأخذت ركوة فخرجت في أثره وذكر الحديث. Bab membawa ceret ketika permusafiran. Ni boleh jadi zaman Rasulullah. Zaman tak ada air lah. Zaman kita hari ni, air ada di mana-mana. Cuma dulu dibawa dalam ceret. Kalau kita hari ni boleh jadi bawa dalam botol mineral lah kot. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, telah keluar, Nabi telah keluar ke kawasan lapang. Biras ni dia lebih kepada buang air besar. Cuma dia disebut dalam bentuk kinayah, dalam bentuk kiasan. Kiasan untuk membuang air besar ataupun qada hajat, maka dia sebut perkataan itu untuk menzahirkan tempat. Tempat apa, pembuangan air besar tadi tu. Sebab dulu boleh jadi tak ada tandas macam zaman kita hari ni. Zaman orang dulu-dulu pun begitu tuan-tuan. Zaman tok-tok kita dulu kan, gitulah, tandas di luar rumah. Tuan-tuan boleh jadi tak sempat sebab tuan-tuan muda semua. Saya waktu tok ada dulu, kalau balik rumah tok memang tandas tu di luar rumah. Tandas di luar rumah. Lepas tu kalau malam-malam macam mana nak pergi? Ibaratnya gitulah keadaan orang dulu. Maka Rasulullah ni bila mana dia nak qada hajat, maka kata Sayyidina Ali, aku akan mengambil ceret dan mengikuti jejak Nabi. Ke mana Nabi pergi. Bukanlah Sayyidina Ali duduk dekat dengan Rasulullah, tidak. Tapi Sayyidina Ali ni orang yang khidmat kepada Nabi. Ramai lagi sahabat-sahabat kecil. Ada disebutkan qila di sini Abu Hurairah sendiri. Maknanya tukang bawa ceret Nabi. Ada yang sebut, kalau tak silap saya, Jabir, salah seorang daripadanya. Sahabat-sahabat yang kecil-kecil ni, dia tahu apa yang Nabi perlukan saat itu. Kalau tuan-tuan baca Syama'il, tuan-tuan akan melihat kisah sahabat-sahabat ni, dia bertindak sebelum Nabi minta. Maknanya dia boleh faham apa yang Nabi nak sebelum Nabi minta. Daripada body language Rasulullah. Gitu. So kalau kita ada guru, murabbi, mursyid, begitu juga kita kena tunjukkan.
Maknanya kita mesti baca body language dia perlukan apa, dia nak apa saat ni. Tu dipanggil alaqah ruhaniyah. Hubungan keruhanian tu menyebabkan kita boleh faham apa yang diperlukan oleh guru tersebut. Tapi kalau kita tak ada alaqah tu, maka kita tak faham lah. Kadang-kadang orang seorang guru tu nak berehat, kita duk kacau lagi. Tu ghalib perangai kita gitu. Kan kadang-kadang orang tengah hari pun datang juga rumah tok guru. Saya ingat itu. Tengah hari orang duk berehat pun datang. Ada hajat itu ini dan sebagainya. Anak tuan guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Kan Haji Abdullah Lubuk Tapah ni sekarang dia mufti. Mufti wilayah. Yang sempat saya belajar sekali, adik dia yang bungsu. Junior saya lah waktu belajar. Tuan Guru Haji Abdullah ni, Tok Guru ni memang waktu maghrib kan mengajar. Tapi ada orang yang tak faham ni, waktu maghrib dia nak pergi juga rumah Tok Guru. Kalau jenis Tok Guru ni, Tok Guru yang cengeng garang, kena marah lah. Tapi kalau jenis Tok Guru ni tak tergamak tuan-tuan, layan sampailah azan. Dalam jiwa kawan ni nak pergi dah ni, nak pergi kuliah ni, nak pergi mengajar ni, kita buat macam tak faham. Kita buat macam perangai kita. Macam perangai kita tak pergi jemaah maghrib di masjid, semayang lewat-lewat, kita letak macam itu juga. Tu tak kena adab kita dengan guru. Para sahabat, dia terlalu alert dengan keperluan Rasulullah. Dia tahu bila Rasulullah bangun nak pergi, maka dia tahu ni Rasulullah nak pergi qada hajat. So dia tolong bawa. Dia tolong bawa cerek. Sayyidina Ali karamallahu wajhah cerita ni, dia bawa cerek Nabi nak qada hajat. Jadi Nabi akan pergi satu tempat yang tak dilihat orang. So Nabi akan letak letak anazah untuk letakkan pendinding ataupun tirai tabir, maka Nabi akan qada hajat kat situ. Maka Sayyidina Ali akan sediakan air untuk Nabi membasuh selepas Nabi berqada hajat. Disebutkan dalam hadis yang lain, selepas Nabi basuh, Nabi akan sapu tangan Nabi tu di tanah. Nabi akan mengambil aura-aura tanah tersebut. Kerana aura tanah ni ada khasiat-khasiat tertentu, wallahu alam lah. Tapi Nabi akan menyapu tangan dia di tanah selepas Nabi membasuh hasil daripada buangan dia tu lah. Lepas tu fudalatun Nabi tu jadi perbahasan pula di kalangan ulama. Apa yang keluar daripada tubuh baginda Nabi tu, najis ataupun bersih. Tu perbahasan panjang pula di kalangan ulama. Darah yang keluar daripada tubuh Nabi, air kencing yang keluar daripada tubuh Nabi, ataupun najis yang keluar daripada tubuh Nabi, adakah itu bersih ataupun kotor? Tu ulama bahas pula. Tu cerita lain. Cuma sini nak beritahu pada kita ialah bila mana Nabi keluar untuk qada hajat, maka Sayyidina Ali, ada sahabat yang lain sebut Abu Hurairah, ada sahabat yang lain sebut Jabir, akan membawa cerek. Kalau kita hari ni maknanya botol mineral untuk Nabi gunakan sebagai bahan untuk membasuh hadas dia. Dalam satu hadis disebutkan Nabi suruh sahabat tolong ambil cerek. Khudil idawah, cuma digunakan idawah. Idawah sama dengan dengan rikwah ni. Maka Nabi pun pergi. Hatta tawara ni maknanya sehinggalah Nabi istatara. Maknanya tak nampak dah Nabi duduk kat mana. Sahabat tu hanya menunggu apa yang Nabi nak saja. Bila Nabi dah hilang, dah tak nampak, Nabi dah berselindung di sebalik tabir, maka pada masa itu Nabi sedang qada hajat, so sahabat tu tunggulah di situ. Itu di antara apa yang berlaku di antara para sahabat dengan Nabi lah saat Nabi qada hajat. Baik. Tu bab membawa cerek ketika permusafiran. Habis itu stesen itu jam bunyi lah. Yang ke-31 babus sunnah. Sunnah makan beramai-ramai. Makruh makan berseorangan. Ni sebelum Covid. Bila dah Covid ni duduk seorang-seorang itu sunnah.
boleh jadilah kot. Tuan-tuan kena tanya ustaz-ustaz yang mengajar fiqh adakah sunnah sekarang ni saya makan berseorangan bila dalam keadaan Covid ni. Habis dulu situ, wallahu a'lam.